Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi ta'alimihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita sama-sama manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita pada hari yang ke-26 daripada Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mendirikan ibadah sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dan dapat menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini sehinggalah tibanya kita ke saat 1 Syawal. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita melihat hadis yang ke-26. Ya, hadis yang ke-26 dalam tazkirah online setiap hari kita bersiaran. Dan dalam hadis yang ke-26 ini, hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sumu fi safari wa kana kathira as-siyam فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis sahih, hadis yang ke-1841 dalam Sahih Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, memberikan kepada kita suatu kaedah yang dinamakan rukhsah. Ya. Jadi sebelum kita membicarakan hadis ini dengan lebih detail, marilah sama-sama kita mengenali peribadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha adalah adik kepada Asma. Aisyah dan Asma ini kedua-duanya adalah anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang sahabat yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara anak perempuan Sayyidina Abu Bakar ialah Asma dan Aisyah. Dan Asma ialah kakaknya, manakala Aisyah adalah adik kepada Asma. Nama kunyah bagi Aisyah ini ialah Ummu Abdillah. Nama panggilannya ialah Ummu Abdillah. Kenapa dinisbahkan kepada Abdillah? Iaitu dinisbahkan kepada anak saudaranya Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair, yang inilah anak kepada Asma. Ya, jadi Ummu Abdillah iaitu ibu kepada Abdullah bin Az-Zubair, ya, iaitu anak saudara dia. Ini panggilan yang terkenal di kalangan orang-orang Arab begitu. Aisyah ini dilahirkan di Mekah. Ya, dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul. 4 tahun sebelum Rasulullah dilantik sebagai Rasul, Aisyah telah dilahirkan di Mekah. Dan dia di antara kanak-kanak yang anak-anak kecil yang memeluk Islam di peringkat awal. Ya, waktu kecil itu dah memeluk Islam. Ya. Aisyah ini adalah di antara isteri Nabi yang Nabi sayang. Ya, Nabi sayang, ya, dan Nabi panggil Nabi panggil Aisyah ini dengan panggilan manja, ya Humairah. Ya, kerana
Aisyah ini di antara isteri Nabi yang cantik, ya, yang cantik, yang menarik, ya. Dan Nabi seringkali memanggil Aisyah ini dengan ya Humairah, ya. Dan pernah Amr bin Al-As, ya, Amr bin Al-As pernah bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau kasih? Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau kasih? Lalu Rasulullah menjawab, Aisyah. Ya. Amr bin Al-As bertanya lagi, ya, siapakah di kalangan lelaki orang yang kamu paling kasih? Lalu jawab Rasulullah, ya, ayahnya, yang ayah kepada Aisyah, iaitulah, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah ini seorang isteri yang bukan calang-calang isteri. Beliau adalah seorang isteri Rasulullah yang sangat faqih, yang sangat menguasai dan mantap dari segi ilmu agama. Ya. Seorang yang sangat alim dan seorang yang sangat cerdik. Ya, faqih lagi, alim lagi, cerdik lagi. Dan di samping itu beliau telah meriwayatkan sebanyak 1110 hadis. Ya, dan hadis yang akan kita bicarakan pada pagi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini menjadi rujukan para sahabat. Ya, menjadi rujukan para sahabat. Ya. Terutama selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW, di mana Aisyah ini menjadi tempat rujukan para sahabat dari segi ilmu fiqh, ya, ilmu faraid, dan juga amalan-amalan Rasulullah, ya, ketika di rumah. Nah, ini, ya, menjadi rujukan, ya, rujukan para sahabat, ya. Mana ilmu fiqh, ya, ilmu faraid, ya, ilmu pesaka. Dan para sahabat kalau nak tahu apakah amalan Rasul di rumah, apakah hal ehwal Rasul di rumah, mereka seringkali bertanya Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bin Zubair radhiyallahu an pernah berkata, kata Abdullah bin Zubair, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih faqih. Aku tak pernah jumpa seorang yang lebih faqih dalam ilmu agama, ya, ilmu perubatan dan syair Arab berbanding dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aku tak pernah jumpa orang lain, ya, yang faqih dalam ilmu agama, yang faqih dalam ilmu perubatan, yang faqih dalam syair, yang hebat dalam syair selain daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, ya, berada di Islam selama 18 tahun, ya, sehinggalah Rasulullah wafat. Ya, ketika Aisyah berusia 18 tahun, Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah meninggal. Maknanya, ya, Aisyah menjadi janda di usia 18 tahun. Ya. Walaupun Aisyah ini dia hidup selama 58 tahun lebih kurang. Ya, usianya 58 tahun. Cuma dia kehilangan suaminya, iaitu Rasulullah SAW, di usia, ya, 18 tahun. Di usia 18 tahun. Beberapa ulasan tentang peribadi Aisyah ini, di antaranya ialah apa yang disebutkan oleh Atha. Atha mengatakan Aisyah adalah orang yang paling faqih, orang yang paling tahu tentang satu perkara, dan orang yang paling baik dalam memberikan pandangan dan pendapat. Seorang yang faqih, seorang yang berilmu,
dan seorang yang baik dalam memberikan pendapat dan pandangan. Ya. Kita muslimin muslimat sekalian, mungkin ilmu kita tidak sefaqih Aisyah. Ilmu kita tidak seluas Aisyah. Tapi kita boleh mencontohi Aisyah dari segi bagaimana dia memberikan pandangan dan memberikan pendapat. Memberikan pandangan dan pendapat dengan cara yang baik. Ya. Dengan tidak menunjukkan bahawa dialah yang benar. Dialah saja yang betul. Orang lain semua salah. Kita contohi akhlak dan peribadi ini. Az-Zuhri menyebutkan bahawa jika dihimpunkan ilmu semua isteri Nabi, jika dihimpunkan ilmu yang ada pada semua isteri Nabi selain Aisyah tadi, dan dicampur dengan ilmu-ilmu yang ada pada wanita-wanita yang lain, muslimah-muslimah yang lain, nescaya ilmu yang ada pada Aisyah lebih baik dan lebih tinggi. Ini keilmuan yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meninggal di usia sekitar 58 tahun dan dikebumikan selepas witir pada bulan Ramadan di perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi'. Dan di antara sahabat yang menziarahi dan menyembahyangkan Aisyah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang waktu itu beliau merupakan gubernur kota Madinah. Gubernur di kota Madinah yang dilantik oleh Sayyidina Umar, dan di waktu dia menjadi gubernur itulah dia telah menyembahyangkan jenazah Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin dan isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sikit sebanyak perkongsian biodata, maklumat peribadi Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita dapat mengenali peribadi ummul mukminin ini dengan cara yang lebih dekat, dengan cara yang lebih baik, untuk kita sama-sama mengasihi dan menyayangi peribadi yang namanya Aisyah, walaupun ianya sudah tidak berada bersama dengan kita. Cuma keagungannya, kemuliaannya, kebaikannya hari ini dilaung-laungkan, didendang-dendangkan dengan lagu-lagu daripada lagu-lagu nasyid dan sebagainya, yang menunjukkan betapa hebatnya akhlak yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha, yang sepatutnya menjadi contoh dan tauladan kepada kita bersama. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pergi secara lebih mendalam berkaitan hadis yang kita bicarakan pada pagi ini, yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana hadis ini bagaimana Hamzah bin Amru al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW satu soalan. Dia kata, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh apakah aku boleh berpuasa ketika bermusafir? Apakah aku boleh berpuasa ketika aku bermusafir?" Kalau kita mungkin soalan terbalik. Kalau kita mungkin, bolehkah aku berbuka ketika bermusafir? Tapi sahabat yang bernama Hamzah bin Amr al-Aslami ini, dia bertanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, boleh tak aku berpuasa dalam aku bermusafir?" Dan Hamzah ini di antara orang yang dikenali di kalangan sahabat dengan orang yang banyak berpuasa. Lalu Nabi memberikan jawapan. Kata Nabi,
jika kamu mahu, berpuasalah. Ya. In syi'ta fasum. Jika kamu nak, berpuasalah. Ya. Wa in syi'ta fa'aftir. Dan jika kamu nak berbuka, bukalah. Kalau nak puasa, puasalah. Kalau kamu nak berbuka, berbukalah. Itu jawapan yang Nabi beri kepada Hamzah yang menjadi sumber hukum kepada kita pada hari ini. Di mana orang yang bermusafir lebih daripada 2 marhalah atau melebihi 90 km, lebih kurang, ya, diberikan kepadanya pilihan sama ada dia nak berpuasa ataupun dia nak berbuka. Ada 2 pilihan. Ya. Mungkin tempoh, ya, ataupun jauh 90 km itu mungkin dalam tugasan, dalam urusan kerja kita. Pergi, ya, jauh. Ya. Mungkin balik kampung. Tapi sekarang ni tak timbul lah isu balik kampung. Ya. Rentas negeri mungkin. Ya. Tak ada isu lah. Cuma di negeri-negeri yang luas, di negeri-negeri yang besar, mungkin daripada satu daerah ke satu daerah melebihi 90 km. Ya. Maknanya ada baginya pilihan sama ada nak berbuka disebabkan musafir itu ataupun dia nak meneruskan ibadah puasanya. Ini yang disebutkan dengan rukhsah. Ya, ini yang disebutkan dengan rukhsah ataupun keringanan. Dalam Islam ni dia ada rukhsah dan dia ada azimah. Apa makna rukhsah? Rukhsah ialah sesuatu ketetapan. Sesuatu ketetapan hukum yang disyariatkan disebabkan keuzuran dan kesusahan. Ya, ini. Maknanya sesuatu ketetapan hukum, ya, yang dibenarkan oleh syarak, yang ditunjukkan oleh syarak disebabkan keuzuran dan kesusahan. Sebagai contoh, orang yang bermusafir, dia boleh sama ada, ya, nak berpuasa ataupun tidak. Ya. Orang yang bermusafir diberikan rukhsah sama ada, ya, dia nak semayang jamak qasar ataupun mungkin dia nak semayang tamam, semayang sempurna disebabkan kemudahan-kemudahan yang ada pada hari ini. Ya. Rukhsah keringanan, orang yang tak ada air, dia dibenarkan bertayamum. So, ini adalah rukhsah keringanan yang diberikan oleh agama disebabkan keuzuran dan disebabkan kesusahan yang ditanggung dan menimpa, dialami oleh seseorang. Lalu, apa itu azimah? Sebab bila disebut rukhsah, dia mesti pair dia, pasangan dia ialah azimah. Azimah ialah hukum asal. Hukum asal yang disyariatkan pada permulaan, ya, pada permulaan dan bukan kerana sesuatu keuzuran. Ya, seperti halnya dengan rukhsah. Iaitu hukum asal yang disyariatkan. Okay, contoh, puasa bulan Ramadan. Hukum asalnya ialah wajib berpuasa. Hukum asal wajib berpuasa. Tapi apabila seseorang itu bermusafir, maka diberikan rukhsah kepadanya, keringanan kepadanya untuk dia berbuka. Tetapi kalau dia nak mengambil hukum azimah, hukum asal bahawa wajib berpuasa, maka, ya, dia berpuasa. Ya, berpuasa. Contoh, orang yang musafir,
rukhsah, diberikan keringanan kepadanya untuk dia semayang jamak dan qasar. Tapi kalau dia nak mengambil azimah bahawa dia nak semayang tamam 4 rakaat, tidak menjadi masalah kepadanya. Ini perbezaan di antara rukhsah dan azimah, ya. Dan sebagaimana yang sedang kita bahaskan dalam hadis ini. Namun untuk mengambil rukhsah dalam bab musafir ni, untuk mengambil rukhsah dia kena ada beberapa syarat dalam musafir. Nak ambil rukhsah untuk berbuka, tidak berpuasa. Nak ambil rukhsah untuk semayang jamak dan qasar. Ada beberapa keadaan, beberapa suasana syarat. Yang pertamanya, syarat dari segi jaraknya mestilah melebihi 2 marhalah ataupun lebih kurang 90 km. Ya, itu satu. Yang keduanya ialah dia mestilah, ya, bertujuan yang baik. Mesti bertujuan dengan tujuan yang baik. Ya, tak boleh tujuan yang tak baik. Musafir kerana nak merompak, tak boleh. Ya, semayang siap berbuka, ya, kemudian semayang, ya, jamak qasar. Tanya kenapa semayang jamak qasar ni? Aku nak pergi merompak ke negeri lain ataupun ke daerah lain yang lebih daripada 2 malam. Tak boleh. Ya, mesti dengan tujuan yang baik, ya, yang diluluskan oleh syarak. Tidak boleh dengan tujuan yang tidak baik. Ini syarat bagi orang yang bermusafir. Dia boleh, ya, berbuka puasa dan dia boleh jamak dan qasar sembahyangnya, ya. Kalau dia ingin memilih rukhsah. Tapi kalau ingin memilih azimah, maka boleh saja. Ya, sebab para ulama dalam perbahasan mereka, ada ulama yang mengatakan bahawa mengambil rukhsah lebih utama, lebih perlu. Ada ulama yang mengatakan mengambil azimah itu lebih penting, lebih patut. Ada ulama yang mengatakan tak apa, boleh belaka, nak ambil rukhsah pun tak apa, nak ambil azimah pun tak apa. Ya, jadi betapa luasnya, ya, syariat Islam itu, dan satu syariat yang sesuai dengan, ya, dengan kehendak manusia, dengan naluri manusia. Ya. Mereka yang berbuka dengan sebab musafir atau sakit mestilah menggantikan mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Orang yang musafir, dia boleh berbuka. Katakan dia berbuka, dia tak berpuasa 3 hari, maka dia wajib ganti. Orang yang sakit di sini dalam erti kata sakit yang ada harapan sembuh, maka bila dia sembuh, maka dia mestilah mengganti, ya, seberapa banyak, ya, hari yang telah dia tinggalkan itu disebabkan sakitnya. Betapa ringannya dan betapa mudahnya agama ini. Lalu kenapa kita, ya, merasakan bahawa Islam ini agama yang sempit, agama yang susah, agama yang payah? Ini persoalan yang ingin kita tanya pada setengah orang yang melihat bahawa Islam ini agama yang sempit, agama yang susah dan sebagainya. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ya, tentang mesti diganti balik dengan bilangan hari yang telah ditinggalkan, ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah Ta'ala mengatakan, dan maka barang siapa di antara kamu yang sakit, maridan, aw ala safarin, atau yang dalam perjalanan yang melebihi 2 marhalah tadi, yang layak berbuka, yang layak tidak berpuasa, ya, lalu dia berbuka, ya, sebab musafirnya, maka wajiblah baginya, ya,
berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, pada masa-masa yang lain. Ya. Ini sekali lagi bergantung hubungan dan tanggungjawab kita dengan Allah. Siapa yang tahu berapa hari kita tinggal puasa? Tak ada orang yang tahu, melainkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, sebab itu kita kata puasa ini adalah sebuah ibadah yang Allah Taala kata wa ana ajzi bih, aku yang akan membalasnya. Sebab tak ada orang yang tahu sama ada kita puasa atau kita tak puasa. Ya, kalau kita tak nak puasa, masuk dalam tandas, ya, ataupun pergi tempat yang tersembunyi, kita, ya, berbuka, kita makan, minum, ya, tak ada orang tahu. Tapi Allah Ta'ala yang tahu dan Allah Ta'ala yang akan membalasnya. Begitu juga kita meninggalkan puasa kerana musafir, kerana sakit. Katakan 7 hari kita tinggal. Bila kita sihat, kita puasa 5 hari saja. 2 hari kita kita tinggalkan. Sebab tak ada orang tahu. Ya. Lalu, orang yang beriman, dia tahu. Orang yang beriman, dia yakin. Ya, kalau dia tinggal 7 hari, dia mesti ganti balik 7 hari. Tak boleh 5 hari. Sebab Allah Ta'ala tahu berapa hari yang dia tinggal. Walaupun manusia tak tahu. Inilah, ya, kehebatan, ya, iman dalam diri seseorang. Ya, inilah kehebatan iman dalam diri seseorang. Ya, kerana iman ini bukan hubungannya dengan manusia, tapi iman ini adalah hubungannya, pertaliannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang, ya, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Allah yang ya'lamu ma fis sudur, yang mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Sebab tu keimanan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala bermakna dia beriman dengan sifat Allah, dengan nama-nama Allah, dengan kerja buat Allah, ya, dengan segala yang kemuliaan yang ada pada Allah, dia beriman dengannya. Ya, ini. Dan jika ianya tidak membebankan, kalaulah orang musafir itu, ya, musafir, dan bagi dia berpuasa bukanlah benda yang sangat beban bagi dia, ya, bukan, mungkin kalau macam sebelum ini orang-orang dahulu mereka bermusafir dengan unta di padang pasir dan sebagainya, mungkin membebankan mereka. Tapi musafir kita hari ini naik kereta Mercedes, Volvo, aircon lagi, full aircon, ya, enjin pula tip top, mungkin tidak rasa apa-apa dalam 2 marhalah perjalanan 50 km, tak rasa apa, sekejap saja, tak sampai mungkin 1 jam. Lalu dia rasa berpuasa dalam musafir ini satu benda yang tidak membebankan dia. Maka dia kata aku nak puasa, maka tidak menjadi masalah baginya. Tapi kalau dia kata aku nak, ya, berbuka dengan sebab musafir, mengambil rukhsah yang diberikan oleh agama, maka, ya, itu terpulang padanya. Ya. Tapi kalau tidak membebankan, kita kekalkan dengan berpuasa walaupun kita bermusafir dengan segala kemudahan yang ada di zaman kita ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka barang siapa yang, ya, dengan kerelaan hatinya, ya, mengerjakan kebajikan, maknanya berpuasa dengan rela hati dia, maka itu lebih baik baginya. Maka itu lebih baik baginya. Ya. Kalau nak berpuasa, tak, itu lebih baik bagi dia. Ya. Dan wa in tasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu, ya, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ya. Dan Allah Taala kata
berpuasa itu lebih baik bagi kamu, walaupun dalam keadaan kamu bermusafir. Ya, jika kamu tahu kelebihan berpuasa, terlebih-lebih lagi muslimin muslimat sekalian, puasa Ramadan, lebih-lebih lagi puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan, puasa yang sangat dititik beratkan, yang sangat tinggi nilainya di bulan Ramadan lagi. Maka orang yang beriman akan terasa sayang baginya untuk meninggalkan ibadah puasa tersebut. Jadi hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah sedikit huraian berkaitan dengan hadis yang ke-26 yang kita bicarakan pada pagi ini. Hadis membicarakan tentang boleh berbuka ketika bermusafir kalau kita nak, tapi ya, berpuasa itu adalah lebih khairul lakum, lebih baik bagi kamu, kata Allah. Ya. Jadi pagi ini juga kita memahami sikit sebanyak tentang apa dia rukhsah dan apa dia azimah. Ya. Boleh tak kita nak memilih rukhsah? Boleh tak kita nak mengekalkan dengan azimah? Kita nak bicarakan sikit sebanyak pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya memberikan kebaikan dan sedikit ilmu kepada kita dalam mengambil hukum daripada kedua-dua asas itu dalam hidup kita. Itulah indahnya Islam. Itulah cantiknya Islam. Itulah mudahnya Islam. Itulah ringannya Islam. Itulah sempurnanya Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekali tutup pagi ini, yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada kelemahan kekurangan sendiri. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa kita bersama. Yang baik, ya, dan mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa kita bersama, ya, dosa-dosa yang lepas, ya, dan mudah-mudahan Allah Taala menjauhi kita daripada dosa-dosa yang menyebabkan Allah Taala murka kepada kita. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.